Ya. Ya. Okey. Ya. Okey, kita sambung tentang syarat sah solat Jumaat. Okey, 4.9.3. Okey, yang pertama syarat dia didirikan di masjid. Okey, solat Jumaat mesti didirikan di masjid. Okey, ataupun kawasan yang telah dikhususkan untuk buat ibadah solat. Okey. Di Malaysia macam saya dah bagi tahu kepada kebanyakan kamu, surau, masjid itu istilah di Malaysia saja. Okey, masjid ke surau ke, maksudnya jangan ajar orang solat Jumaat hanya di masjid, tak boleh di surau. Kalau macam tu masalah kita. Sebab kita solat Jumaat dekat surau Al-Hijrah. Okey. Maksudnya apa? Kalau masjid ni ia merujuk kepada binaan yang dibina khusus untuk didirikan solat. Itulah dia masjid. Tak kisahlah kalau di Malaysia ni itu dipanggil surau ke, apa ke, kalau tempat itu khas untuk solat, okey, dan memang tak akan berubah, maka boleh didirikan solat Jumaat. Okay, cuma by default dia punya syarat ialah didirikan di masjid lah. Ataupun surau. Tak kisahlah apa nama dia kat Malaysia ni. Kalau binaan tu khas untuk solat, boleh. Okey, yang pertama didirikan di masjid ataupun surau. Okey, kalau di Malaysia ni, dalam konteks Malaysia ni, kalau nama tu surau, surau perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama untuk mendirikan solat Jumaat. Okey, clear? Nombor satu. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Nombor dua. Solat Jumaat kalau nak didirikan, okey, dari segi berapa orang, dia mesti 40 orang. Okey, solat Jumaat bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang. 40 orang yang macam mana? Yang bermastautin, termasuk imam. Okey, apa itu mastautin? Bawah ni nanti. Okey. Untuk solat Jumaat 2 orang tak boleh, 3 orang tak boleh, 4 orang tak boleh, 5 orang tak boleh. Mesti 40 dan ke atas. Dan 40 tu termasuk imam, dan 40 tu mestilah orang yang bermastautin. Okey, ini mazhab kita ini mazhab kita. Kalau mazhab lain ada mazhab lain yang 3 orang pun dah boleh solat Jumaat. Tapi dalam konteks peringkat kamu ni dan amalan yang kita lakukan di Malaysia ni, kita ambil syarat ni. Kalau jemaah tak sampai 40, tak boleh solat Jumaat. Kalau dia orang on juga, solat Jumaat itu terbatal kerana melanggar syarat yang kedua. Okey, ada soalan? Nombor dua? Tak ada Okey. Yang ketiga, didirikan dalam waktu Zuhur. Okey, solat Jumaat mesti didirikan dalam waktu Zuhur. Maksudnya tidak boleh didirikan pada waktu yang lain dalam mazhab Syafi'i. Mesti dalam waktu Zuhur. Yang keempat, hanya satu solat Jumaat bagi satu tempat. Okey. Contohnya sepatutnya macam contohnya kita kawasan Kota Kemuning. Sepatutnya hanya satu masjid saja, seluruh jemaah Kota Kemuning tu solat Jumaat dekat satu masjid. Tetapi dalam konteks kita di Malaysia ni, okey, agak sukar kerana mungkin dari segi keluasan tempat solat tersebut, maka di situ ada kelonggaran solat Jumaat walaupun di dalam satu kawasan tu didirikan beberapa solat Jumaat, maka solat Jumaat itu sah. Tetapi hukum asal solat Jumaat ni buat satu tempat je. Sesuai dengan tajuk kita, solat Jumaat wadah kesatuan. Okey. Tapi dalam konteks kita di Kota Kemuning ataupun di mana-mana tempat di Malaysia ni, memang dalam satu-satu macam kata daerah atau kawasan ada beberapa tempat didirikan solat Jumaat. Itu kerana ada kekangan. Okey, maka bila ada kekangan, maka syarat keempat ini dilonggarkan. Maksudnya solat Jumaat di mana-mana tempat, janji didirikan di masjid atau surau yang mendapat kebenaran, maka hukum dia sah. Okey, ada soalan? Ustaz, Ya? Isya cakap dia tak dapat join meeting sebab nanti dia ada meeting dengan Puan Upik. Okey, boleh. Okey, tak apa. Kita punya sesi pembelajaran ini dirakam, nanti saya akan upload di YouTube. Nanti kawan-kawan yang tak dengar tu boleh dengarlah dekat YouTube nanti. Okey. Seterusnya yang kelima.
didirikan secara berjemaah. Okey, didirikan secara berjemaah. Tidak ada solat Jumaat yang didirikan secara individu. Kalau didirikan secara individu, maka hukum solat Jumaat tersebut tidak sah kerana melanggar syarat yang kelima. Okey. Dan yang keenam, solat Jumaat didahului dengan 2 khutbah. Okey. Solat Jumaat yang tak ada khutbah, maka solat Jumaat itu tidak sah kerana apa? Syarat sah solat Jumaat mesti didahului dengan 2 khutbah. Okey, jangan sembahyang dulu baru khutbah. Itu dah solat raya. Solat Jumaat, khutbah dulu baru solat. Itu syarat yang ke-6. Okey semua, ada soalan? Ada soalan tak? Ada. Okey. Azrin ada soalan Azrin? Itu saya Ustaz. Ha? Itu Alana. Azrin pakai nama Azrin. Alana. Nama mak saya Ustaz. Ha? Saya guna Oh. laptop mak saya. Oh ya ke? Okey. Oh, mak awak pun pakai Zoom juga ke Okey, kita teruskan Ada soalan Irfan, ada soalan Irfan? Ada. Tak ada. Fila. Tak ada. Sofia ada? Tak ada. Tak ada Okey. Nazar? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, kamu boleh anytime boleh interrupt saya kalau ada soalan, bila saya tanya ada soalan and then kamu boleh tanyalah ataupun Yang Ustaz. Ha? Kalau contoh kan, seorang lelaki tu dia nak pergi solat Jumaat tapi dia tak dengar khutbah. Okey. Tapi solat Jumaat tu ada khutbah tak? Ada. Ada. Solat Jumaat itu sah tetapi pahala dia tak sama dengan orang yang solat Jumaat dan mendengar khutbah. Okey. Clear. Dia tak dengar khutbah sebab mungkin dia ada tapi dia bersembang dengan kawan-kawan ataupun dia sampai lewat. Orang dah solat Jumaat, dah start solat Jumaat, dia baru datang. Okey. Itu semua solat Jumaat dia sah tetapi pahala takkan sama dengan orang yang awal-awal dari awal dia mendengar khutbah solat Jumaat dan sampai dia dirikan solat Jumaat lah. Okey. 4.9.4. Okey, yang ni kotak yang penting. Maksud mastautin, mukim dan musafir. Okey, dalam satu-satu jemaah, ada jemaah yang status dia mastautin, ada jemaah ataupun makmum itu status dia mukim ataupun status dia musafir. Okey, kita akan bincang satu persatu. Okey, kita tengok ni mastautin. Okey. Mastautin ialah orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat. Tu maksud mastautin. Tadi kan ada syarat sah solat Jumaat didirikan sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin. Okey, ialah orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat. Okay, dia memang duduk di situ. Tak semestinya dia lahir di situ tapi dia memang kalau dia lahir di situ, dia menetap di situ, dia beli rumah di situ, dia sewa di situ dan dia tidak ada keperluan nak pindah dan tak ada plan, maka diri dia mastautin. Macam saya solat Jumaat di Surah Hijrah, saya ni jemaah bukan mastautin sebab saya tak tinggal kat situ. Saya ni apa dia? Tengok nanti yang kategori kedua ke yang ketiga. Okey, mastautin ialah orang yang tinggal tetap di satu tempat. Okey, apa hukum solat Jumaat bagi orang yang mastautin? Wajib. Kat sini ada sebut wajib. Okey. Okey, di gadget kamu dipaparkan buku teks ni kan? Betul? Okey, semua nampak ni kan? Bukan video. Betul. Okey, semua paparan ni. Saya harap kamu ada kopi untuk salinan buku digital ni. Semua ada kan? Dah download Belum? Nanti download lah dekat Google. Nanti download di Google Classroom ataupun di link yang saya dah bagi ada. Link yang pertama dulu ada link untuk download buku teks. Boleh masuk dalam smartphone. Okey. Tapi make sure smartphone yang memori dia banyak dan muat lah. Okey. Yang kedua musafir. Musafir ialah orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak melebihi 2 marhalah.
2 marhalah bersamaan dengan 81 km. Okey, dan kurungan ni fiqh mahaji. Fiqh mahaji merujuk kepada kitab. Okey, kitab yang membincangkan tentang hukum fiqh dalam Imam Syafi'i. Itu fiqh mahaji. Fiqh mahaji ni ialah kitab rujukan dalam mazhab kita. Salah satu kitab yang famous. Okey, ialah kitab Fiqhul Manhaji. Okey, ini adalah kitab famous dalam mazhab Syafi'i. Okey, apa kata dalam kitab ini 2 marhalah itu 81 km. Ada jemaah yang solat Jumaat tapi status dia musafir. Okey, 81 km. Jadi apa dia punya status solat Jumaat dia? Wajib solat Jumaat jika memulakan perjalanan selepas waktu subuh hari Jumaat. Okey, maksudnya kalau dia nak balik kampung, kalau dia nak pergi melancong dan mana jua, dan hari dia nak melancong tu hari Jumaat, sekiranya dia bertolak daripada rumah dia tu sebelum subuh, solat Jumaat tak wajib. Tetapi kalau dia start selepas subuh, bila masuk je waktu zuhur, dia kena stop dan dirikan solat Jumaat. Okey, ada soalan tak yang ni? Tak ada, clear? Okey, ni dalam mazhab ni lah. Okey. Dan yang ketiga, mukim. Mukim ialah orang yang menetap di satu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari perjalanan. Okey, yang untuk yang ni wajib solat Jumaat jika mendengar azan. Okey. Jadi kategori kalau macam saya ni di Kota Kemuning, saya ni jatuh kategori nombor 3 ni lah, orang yang bermukim. Okey. Wajib saya solat Jumaat jika mendengar azan. Okey, ada soalan? 4.9.4. Ada soalan? Okey, ada soalan boleh tanya? Tak ada? Ada. Ikmal. Ikmal, sila respon. Tengok ada nama Ikmal ni. Senyap Okey, kita teruskan Kita boleh semua dapat Okey. Hikmah solat Jumaat 4.9.5. Okey. Apa hikmah solat Jumaat? Apa rahsia, apa faedah di sebalik solat Jumaat? Yang pertama, solat Jumaat hikmahnya ialah supaya kita dapat melaksanakan salah satu ajaran Islam, iaitu solat Jumaat. Okey, hikmah yang pertama. Yang kedua, menzahirkan syiar Islam pada hari kebesarannya, iaitu hari Jumaat. Hikmah. Apa rasional dia solat Jumaat ni? Okey, kat sini kan saya dah beritahu hikmah ni ada banyak maksud Di sini nombor 1 dan nombor 2 lebih kepada hikmah ni bermaksud apa rasional di sebalik Islam mewajibkan solat Jumaat tu ada. Okey, kena ingat kewajipan solat Jumaat datang kemudian. Sebelumnya ialah kewajipan solat Zuhur dulu. Okey, kalau ikut sejarahnya. Okey, kewajipan solat Jumaat ini datang kemudian selepas turunnya ayat daripada dalil yang kita telah baca pada kelas sebelum ini. Okey. Yang ketiga, saling mengenali dan merapatkan ukhuwah antara umat Islam. Hikmah yang ketiga. Dan yang keempat, menyatukan pandangan umat Islam serta mengaitkan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan negara melalui khutbah solat Jumaat. Dan yang kelima, melatih umat supaya bersatu. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Ada tak? Ada soalan? Ada. Tak ada? Okey. Okey, kita dah habis satu unit daripada tajuk solat Jumaat ini. So, ada apa-apa pertanyaan? Sebab kita ada unit yang kedua. So, saya untuk kelas hari ini, okey, cukup untuk takat ni. Okey, mungkin kamu ada kerja yang nak dibuat. So, sebagai peringatan, ada tak dapat kerja yang saya bagi? 12 soalan. Ada tak? Dapat. Ada. Dapat. Dapat.
Dapat tak? Dapat. Dapat Okey. So saya harap awak buat pelan-pelan. Kalau ada ni boleh tanya lah. Boleh tiu ke Ustaz? Ha? Boleh tiu ke Ustaz? Tiu Boleh. kawan. Tak boleh, tak boleh. Aduh. Mana boleh tiru. Alah. Fikir. Saya dah bagi buku dah tu. Okey, ingat soalan tu daripada Form 1. dia form 1 tu sebab saya bagi link form 1 untuk kamu tengok. Ada tajuk dia dengan tu. Okey. So saya harap awak boleh jawab. Kalau tak ada, jawab dalam buku 3. Siapa yang buku dia ada kat saya, ada kelas, ada buku dia dekat saya, awak jawab je dalam buku 3. Macam biasa ikut peraturan. Satu soalan, satu muka surat. Ya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada. Tak ada? Ada soalan tak? Tak ada, Ustaz. Okey. Tak ada. Tak ada? Ha? Okey. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pembelajaran kita. So, sekiranya ada soalan, awak boleh post dekat Google Classroom. Okey, kalau saya dah buka, saya boleh jawab lah kalau ada apa-apa pertanyaan tentang Google Classroom. Okey, soalan tanya kat Google Classroom. Ataupun awak boleh forward kat cikgu kelas awak, nanti cikgu kelas awak boleh forward kat saya. Okey, ataupun nanti kawan awak nanti saya WhatsApp, dapatlah nombor awak boleh tanya. Okey, so saya harap awak baca dulu topik-topik yang belum dibelajar, takut nanti kalau buka sekolah, tahu-tahu nanti nak dekat exam dah. So dia punya selalunya tajuk-tajuk yang terawal lah. Awak tengok setiap bidang tu. Okey, make sure 2 atau 3 tajuk yang terawal tu dah baca. Kalau in case kalau kita tak sempat pun lah. Tapi kalau saya dah tahu tajuk atau topik yang akan keluar dalam yang masuk dalam apa tu? Dalam exam nanti, insya-Allah nanti kita ni lah. Okey. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada. Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa setakat itu saja. Saya nak tanya subjek lain apa lagi yang buat ni? Google Classroom ni? Cikgu mana lagi buat? Tak ada. Tak ada. Ada. Free lah kamu. Matematik. Agama je. Agama. Matematik cikgu apa? Cikgu Lim Chia Fong. No, cikgu Lim Chia Fong. Wan Lim. Buat apa? Zoom ke Google Hangout meeting tu? Tak, Google Classroom je. Oh, dia buat pakai Zoom ke? Tak. Apa tu? Pakai apa? Dia bagi kerja dekat dalam Google Classroom je. Oh, okey. Zoom macam ni tak ada lah live. Live macam ni tak ada. Tak ada. Okey. Elinda ada lagi tu? Elinda, tidur ke? Tak, dia dah keluar yang tu. Ada. Okey. Oh, dia dah keluar dah. Dia dah keluar tu tandanya nak habis dah tu. Okey. Nanti insya-Allah kelas Zoom kita akan bersambung lagi. Cuma nanti saya akan tentukan lebih mungkin waktu macam ni lah. Ataupun kalau pagi, nak buat pagi tak? 9 ke 10 pagi ke? Saya baru bangun. Tak nak. Cuba. Saya boleh uji kamu Semua siapa bangun. yang bangun, Lambat siapa je, tak Ustaz. bangun. Semua bangun lambat Ustaz. Bangun dah. Okey, kita Saya buat bangun macam ni lah waktu-waktu pagi. pukul antara pukul 2, pukul 3, pukul 4 Dua. ni lah. Okey? Sedap. Okay. Okey, jadi itu saja. Dah silap. So, jangan lupa kamu dah tengok ke yang tajuk yang saya bagi tu YouTube tu? Belum. Belum, tengoklah ada masa korang tengok, kamu ada banyak masa tu. Okey? Ya, Sofia dah tengok ke Sofia?
Kau buat apa tu Sofia? Thank you. Makan biskut Tengok apa? Saya tak tahulah. Saya dengar Thank bunyi you. tin-tin biskut. Saya tak tahu siapa buka biskut ni. Saya tak buka tin tapi saya tengah makan dah. Oh, okey. Okey, jadi sekadar itu saja. Kalau ada soalan boleh tanya di Google Classroom. Semua kelas saya dah add. Saya dah invite. Kamu ni lah, accept ke buatlah apa yang patut. Okey, jadi sekadar itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, nanti kalau ada saya akan WhatsApp kepada beberapa orang. So yang beberapa orang ni tolong forwardkan ya. Okey. Alright. Okay. Nanti jangan lupa ajak lagi kawan-kawan lain supaya ramai. Dapat 15-20 orang. Hari ni berapa orang Hari ni dalam 10-11 orang. 10. 10 10. Maksud saya 11 Okey. Okey, itu saja. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz. End meeting now.